Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baik, apa khabar semua anak murid cikgu? Bersama lagi dengan Cikgu Sa'dah untuk tutorial kali ini iaitu merekodkan bacaan nilam ke dalam IQ Nilam menggunakan ID Delima. Jadi hari ini cikgu akan tunjukkan cara kamu merekodkan bahan bacaan selain menggunakan kad rekod bacaan nilam. Okey, selalunya bila kamu membuat bacaan, kamu perlu rekodkan bacaan kamu. Sekiranya kamu tidak mempunyai kad nilam bersama dengan kamu boleh merekodkan bahan bacaan nilam kamu ke dalam IQ Nilam menggunakan ID Delima. Jadi, langkah-langkah ataupun cara-cara yang cikgu akan tunjukkan pada hari ini adalah langkah-langkah yang mudah sahaja. Baik, sebelum kamu dapat sampai kepada pemuka nilam, sistem IQ Nilam, kamu perlu melayari dulu Google. Jadi, kamu tekan pada Google, dia akan keluar paparan Google ni. Cikgu sarankan untuk menggunakan ID Delima, cikgu sarankan supaya kamu semua menukar paparan kepada mode New Incognito Window. Jadi, macam mana kita nak tukar mode Incognito Window tu? Perhatikan di bahagian atas ni ada 3 titik ni, kamu tekan pada 3 titik tersebut dan dia akan keluar menu seperti di bawah, iaitu New Tab, New Window, New Incognito Window. Jadi tekan pada New Incognito Window dan dia akan tunjukkan paparan Incognito. Jadi apabila kita dah sampai pada Incognito Window ni, masukkan URL IQ Nilam kamu, https. Okey, macam cikgu dah ada kat sini, jadi cikgu boleh klik saja terus. Kalau kamu belum ada, kamu boleh type terus https iqnilam.moi.gov.my. Okey, bila kamu dan seterusnya kamu akan dibawa kepada pemuka sistem IQ Nilam. Jadi untuk log masuk di sinilah yang kamu perlu log menggunakan ID Delima. Jadi kalau kamu tengok log masuk, sign in with Delima. Okey, kamu klik ataupun tekan pada sign in tersebut dan dia akan minta supaya kamu masukkan akaun Delima kamu. Jadi, masukkanlah akaun kamu. Jadi, ini adalah satu akaun yang cikgu pinjam daripada rakan kamu. Terima kasih. Tekan seterusnya dan dia akan minta kata laluan. Kamu masuklah kata laluan kamu dan cikgu rasa semua murid telah mempunyai akaun Delima dan kata laluan masing-masing. Sekiranya tidak, kamu boleh berhubung dengan guru kelas kamu. Dan tekan seterusnya. Sekarang kamu akan dibawa terus masuk ke pemuka profil murid. Contohnya di sini, dia ada beberapa bahagian yang perlu cikgu terangkan terlebih dahulu. Okey, profil murid ini murid kawan kamu yang cikgu pinjam. Terima kasih. Kalau kamu tengok jumlah buku yang dah direkodkan ada 1. Okey, jadi kita akan terus merekodkan bacaan nilam kamu. Di sini ada beberapa bahagian yang perlu kamu benarkan. Baik, bahagian yang pertama adalah maklumat bahan bacaan. Yang kedua, jenis bacaan. Yang ketiga ataupun C, rumusan. Dan seterusnya aktiviti penilaian. Cikgu akan terangkan satu demi satu. Baik, kita bermula dengan bahagian A, maklumat bahan bacaan. Maklumat bahan bacaan ni apa yang perlu kamu ada. Jadi setelah kamu siap membuat bacaan, kamu perlu nak isi maklumat ni, kamu perlu ada buku tersebut kerana ada beberapa maklumat yang perlu kamu isikan. Baiklah, nama, judul atau tajuk bahan bacaan. Ini maksudnya tajuk buku yang kamu bacalah. Contohnya seperti buku yang cikgu ada di sini ialah Tuan Anas Mikail. Okey, bahasa yang digunakan untuk buku ini ialah bahasa Melayu. Kalau bahasa Inggeris, kamu tekan pada bahasa Inggeris. Ataupun kalau buku tu lain-lain bahasa seperti bahasa Cina, bahasa Jepun, bahasa Tamil ataupun bahasa Arab dan sebagainya, kamu boleh tekan pada lain-lain. Tapi sekarang buku cikgu dalam bahasa Melayu. Okey, seterusnya ialah tahun terbitan.
Buku ini diterbitkan pada, kamu boleh semak tahun terbitan pada muka surat hak cipta. Jadi buku ini diterbitkan pada tahun 2015. Ini cetakan keempat ni, 2015 cetakan keempat. Tak apa, kamu boleh isi juga tahun tersebut. Okey, dan pengarangnya, buku ini dikarang oleh Shamnuriz Mil. Dan buku ini diterbitkan, cikgu kata selalunya buku dekat kulit hadapan dia ada logo penerbit ataupun di kulit belakang buku ada logo penerbit. Jadi kamu boleh cari sama ada di kulit hadapan ataupun kulit belakang penulisan tu you. Itu penerbit dia. Penulisan tu you. Okey, selesai bahagian ni, kita isikan pula pada bahagian jenis bacaan. Bahagian B, jenis bacaan. Okey, nyatakan jenis bahan bacaan. Bahan bacaan kamu, kalau di sini, buku yang cikgu gunakan adalah buku fiksyen. Cikgu harap semua murid maklum, buku fiksyen adalah buku cerita rekaan. Buku bukan fiksyen adalah buku berkaitan dengan fakta. Bukan buku ni maksudnya bahan-bahan bacaan lain seperti majalah, risalah, poster dan sebagainya. Dan seterusnya kita ada bahan digital. Bahan digital ni e-book lah. Kalau kamu menggunakan e-book, kamu boleh tampalkan URL e-book tersebut di sini. Jadi kalau kamu buku tersebut adalah contohnya seperti bahan bukan buku, dia akan aktifkan menu tersebut dan kamu boleh pilih ni contoh-contoh dia, jurnal, laporan, majalah, risalah, brosur. Kamu termasuklah juga buku scrap, kamu boleh pilih situ. Tapi sekarang bahan yang cikgu baca adalah buku fiksyen. Jadi buku fiksyen dia akan minta jumlah muka surat daripada kamu. Jadi buku ni mempunyai sebanyak 563 muka surat. Okey, selesai bahagian B, pergi kepada bahagian C iaitu rumusan ataupun sinopsis. Sinopsis ni kat sini kamu boleh tulis terus apa saja yang kamu faham tentang buku yang kamu baca tadi. Contohnya kamu nak menulis sinopsis ataupun rumusan kamu berkaitan dengan buku, ataupun kamu nak tulis pengajaran ataupun nilai murni yang kamu dapat daripada buku, ataupun apa-apa sahaja yang kamu faham tentang bahan bacaan kamu. Jadi contohnya cikgu tunjuk secara ringkaslah di sini. Buku ini menceritakan tentang percintaan antara Tuan Anas Mikail dan juga siapa nama dia? Ayu Maisarah. Hubungan mereka menghadapi berbagai ujian dan rintangan, tetapi atas kesetiaan dan kesabaran mereka mampu menghadapinya. Cukuplah. Dah cukup macam tu. Ini contoh yang cikgu bagi. Okey, seterusnya aktiviti pengayaan. Apabila kamu membaca sesebuah buku, rumusan wajib ataupun perlu ditulis. Apabila kamu dah buat rumusan, kamu perlu teruskan dengan aktiviti pengayaan. Kalau kamu tak buat, kamu tak perlu isi bahagian D ni. Tapi kalau kamu buat, kamu perlu isi. Contohnya, apa yang kamu nak buat susulan daripada buku yang kamu baca.
Kalau kamu nak melukis, contohnya, katakan kamu nak melukis gambaran antara Tuan Anas Mikail dan Ayu Maisarah, kamu boleh lukis tersebut. Jadi, kamu nak melukis gambaran Tuan Anas Mikail dan Ayu Maisarah, kamu boleh klik pada melukis. Ataupun kamu nak bercerita tentang buku yang kamu baca ini kepada rakan-rakan kamu boleh klik pada bercerita. Dan kadang-kadang kamu berkongsi bahan bacaan dengan murid. Tak ada kat sini. Jadi kamu nak berkongsi bahan bacaan tersebut dengan kawan-kawan yang lain, kamu boleh klik pada lain-lain dan di sini sila nyatakan apa yang kamu buat. Jadi kamu boleh type berkongsi buku dengan rakan. Okey, apabila siap, kamu boleh simpan. Okey, dan tahniah, bacaan anda telah direkodkan ke dalam sistem IQ Nilam. Jadi kamu perlu tekan OK. Apabila kamu tekan OK, nanti jumlah bahan bacaan buku kamu akan bertambah di sini. Okey, jadi apabila telah selesai, kamu boleh log keluar. Dan kamu akan kembali kepada pemuka sistem IQ Nilam dan kamu boleh tutuplah tab pada bahagian atas ni. Jadi, cikgu ucapkan selamat membaca dan selamat merekodkan bahan bacaan dalam kamu. Bangsa membaca, bangsa berjaya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.